Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Baiklah, untuk bahagian penutup atau kesimpulan, calon perlu memberi kesimpulan yang mengandungi isu, cadangan atau tindakan dan juga harapan. Contoh yang pertama, kesimpulannya, usaha mencegah keracunan makanan, iaitu isu kita, haruslah diberi perhatian, iaitu cadangan atau tindakan, agar kesejahteraan masyarakat dapat dikekalkan, iaitu harapan. Okey, atau contoh yang kedua, kesimpulannya, semua pihak perlulah berusaha menghindari keracunan makanan agar tahap kesihatan diri terjamin. Okey, tengok contoh yang ketiga. Kesimpulannya, usaha mencegah keracunan makanan perlulah ditingkatkan selalu. Okey, untuk contoh yang ketiga ini, hanya satu markah sahaja yang diperoleh oleh calon kerana calon tidak mengemukakan harapan, iaitu kenapa perlu ditingkatkan usaha mencegah keracunan makanan. Okey. Baik, ini ialah dari segi pemarkahan apabila calon telah pun mendapat markah isi antara 18 hingga 20, tadi kita katakan bahawa markah bahasa ialah separuh daripada markah isi. Jadi konsepnya adalah seperti berikut. Okey, peringkatnya baik. Okey. Kemudian 20 markah. Okey, markah bahasa 10. Okey, sekiranya anda mendapat 17 markah untuk isi, maka markah bahasa anda kemungkinan sama ada 8 atau 7, bergantung pada ayat dan huraian anda, kosakata yang anda gunakan dan tanda baca anda. Begitu juga dengan ejaan. Betul. Okey. Baik. Markah bahasa ini boleh ditambah satu sekiranya bahasa itu baik dan mungkin juga boleh dikurangkan satu seandainya terdapat banyak kesalahan. Okey. Baik, anda perlu ingat bahawa untuk soalan rumusan, jika rumusan yang anda hasilkan itu kurang daripada 120, maka tak ada apa-apa pemotongan markah akan dibuat. Namun demikian, biasanya jawapan yang kurang bermakna isi calon juga kurang. Okey, tapi tidak bermakna jawapan yang lebih 120 patah perkataan itu akan mendapat markah yang tinggi. Okey, kerana sekiranya lebih 120 markah, 120 perkataan, jika lebih 120 perkataan, maka kemungkinan besar ayat yang selepas 120 patah perkataan itu tidak akan diberi apa-apa markah andainya ada isi di situ. Okey, jadi risiko juga. Jadi calon dinasihatkan supaya berlatih seperti biasa, cuba jawab dalam 120 patah perkataan. Okey. Okey, cikgu bagi di sini satu contoh jawapan yang mantap. Okey, kita menggunakan kaedah petikan. Okey, petikan membincangkan usaha-usaha untuk mencegah keracunan makanan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, ayat pendahuluan ini bilangannya 11 patah perkataan. Okey. Kemudian peringkat yang kedua, isi tersurat. Antara langkah pencegahannya, okey, anda perlu menulis antara langkah. Langkah ialah fokus utama ataupun tugasan pertama. Ada juga yang kata kata kunci utama dalam soalan. Okey.
Ada kalanya calon menulis antaranya ialah salah ya. Antaranya ialah akan menyebabkan isi pertama anda tidak dikira sebagai betul. Jadi, cuba biasakan menulis antara langkah pencegahannya ialah kebersihan dapur selepas memasak diberi perhatian. Ini saya tulis dalam kurungan itu, kita ambil isi tersurat yang kedua. Okey. Pengusaha dan pengendali makanan perlu mematuhi peraturan tentang kebersihan diri, peralatan di dapur dan persekitaran premis. Okey, isi tersurat yang ketiga. Seterusnya, pihak berkuasa perlu mengadakan program pengawasan penyakit bawaan makanan, memberi latihan kepada semua pengusaha makanan dan membuat kajian untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, sikap dan amalan peniaga premis makanan. Okey. Untuk ayat ini, okey, subjeknya ialah pihak berkuasa. Pihak berkuasa manakala isinya ada 3. Okey, isinya ada 3 iaitu yang pertama S4, S5 dan S6. Okey. Anda digalakkan menggabungkan isi-isi tersurat supaya menjadi satu ayat. Menggabungkan isi-isi tersurat dalam satu ayat. Maka dengan ini anda tidak perlu menggunakan subjek itu beberapa kali. Okey, cuba gabungkan supaya nampak jawapan anda dalam ayat yang bervariasi. Okey, seterusnya pihak berkuasa perlu meningkatkan kemudahan asas dan mengambil tindakan penguatkuasaan termasuk menarik lesen perniagaan. Okey, ini ialah antara langkah pencegahan keracunan makanan. Okey, 2 isi dalam satu ayat. Okey, isi yang tersirat. Okey, isi yang tersirat, fokus sampingan, kesan-kesan keracunan makanan. Okey, kita tengok caranya. Antara kesan keracunan makanan adalah dapat memudaratkan kesihatan masyarakat, malah menyebabkan kematian. Okey, cikgu bagi contoh dalam ayat ini ada 2 isi sebenarnya. Namun kedua-dua isi itu berada di bawah satu payung yang sama. Okey, iaitu kesihatan dan satu lagi kematian. Memudaratkan kesihatan, menyebabkan kematian di bawah satu payung yang sama. Jadi calon tidak boleh mendapat 2 markah, 2 isi di sini, 4 markah. Tak boleh. Tapi hanya dikira sebagai satu isi. Satu isi, 2 markah. Kita tengok yang seterusnya. Mangsa juga terpaksa membayar kos rawatan yang tinggi. Ini T3. Dan hal ini akan menjejaskan tugas seharian. T2. Okey. Secara keseluruhannya, kita tengok dalam perenggan isi tersirat, bilangan perkataannya hanya 28 patah perkataan tetapi tiga isi berjaya dikemukakan. Dan sebagai kesimpulannya semua pihak perlu berusaha mencegah keracunan makanan agar kesihatan masyarakat terjamin. 12 patah perkataan. Jadi, keseluruhan rumusan ini bilangan perkataannya hanya 120 patah perkataan. Okey, ini contoh ya. Baik, kita buat sedikit ulang kaji. Beberapa perkara yang perlu anda ingatkan. Pendahuluan 2 markah walaupun 2 markah tapi memberi impak yang sangat besar. Okey, kita tengok teliti kata kunci dalam soalan. Iaitu kita teliti FU dan FS. Fokus utama dan fokus sampingan. Kemudian tukar kata kunci pertama atau FU. Kata kunci pertama.
Okey, tukar kepada perkataan sama erti dan tulis pendahuluan menggunakan kata kunci atau FU yang ditukarkan dan tambah dengan latar dalam ayat selebihnya. Atau jika anda menggunakan kaedah rumusan, anda perlu tambah dengan fokus sampingan. Contoh, rumusan ini membincangkan usaha mencegah keracunan makanan dan kesan-kesan keracunan makanan. Okey, ni cikgu bagi contoh. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula isi tersurat. Isi tersurat, mulakan perenggan dengan kata kunci pertama, FU. Okey, kemudian salin isi daripada petikan yang diberi tanpa mengubah maksud. Kenapa dinasihatkan kepada calon supaya tidak mengubah maksud? Kerana kadang-kala apabila calon mengubah maksud, mengubah perkataan, maksudnya berubah. Atau ada beberapa tahun ataupun tahun lepas, dalam skema pemarkahan, kata yang digunakan mandatory kata tersebut. Maknanya tak boleh menggunakan kata lain. Jadi, tidak digalakkan untuk mengubah perkataan. Okey. Seterusnya, tulis semua isi dalam bentuk karangan dalam satu perenggan. Okey, satu perenggan isi tersurat. Okey, isi tersirat fahami kehendak soalan daripada kata kunci kedua ataupun fokus sampingan. Berikan pendapat anda sendiri yang bersesuaian. Pendapat sendiri, saya ulang, bukan pendapat daripada petikan. Okey. Seterusnya, penutup mesti berkait dengan soalan. Pastikan ada isu atau tema, mesti ada. Kemudian ada tindakan atau cadangan dan ada harapan. Kesimpulannya, isu kita ialah keracunan makanan. Keracunan makanan perlulah apa? Diberi perhatian. Tindakan perlulah diberi perhatian. Itu ialah tindakan atau cadangan kita. Agar ialah harapan. Agar kesihatan rakyat terjamin. Okey. Kemudian seterusnya dari segi bahasa. Okey. Bahasa bergantung pada markah isi ataupun separuh daripada markah isi. Namun demikian perlu diingatkan bahawa dalam penulisan rumusan anda, struktur ayat, kosakata, tanda baca dan ejaan perlulah betul. Okey, agar markah bahasa tidak ditolak, sebaliknya ditambah. Baik, ada beberapa perkara yang perlu saya berikan peringatan kepada calon. Yang pertama, pastikan rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Kira satu persatu dan tuliskan jumlahnya di bahagian bawah sebelah kanan jawapan. Cara pengiraan kata. Dikira satu kata, iaitu nama khas, alamat pada setiap baris, kata ganda, peribahasa, nombor dan nombor yang dieja. Dikira satu-satu perkataan, kata majmuk, penanda wacana, frasa nama dan lain-lain. Tidak dikira sebagai perkataan ialah kata sendi, di dan kata sendi, kan. Contohnya, di sekolah dikira sebagai satu perkataan. Ke masjid dikira sebagai satu perkataan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada apa-apa soalan, sila kemukakan di ruang komen. Jangan lupa like dan subscribe saluran Cikgu Hana Ling RBI untuk perkongsian yang lebih bermakna.
Encik Stephen mengail sepat. Sepat disentap, masuk perigi. Isi relevan, tekniknya tepat. Rumusan mantap, markahnya tinggi. B